Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah program namanya Cerita. Cerita adalah program yang berkongsikan kisah di sebalik tabir, pemberitaan rakan-rakan wartawan saya di lapangan dan juga pemberitaan wakil-wakil Astro Awani di peringkat negeri. Petang ini saya bersama dengan Firdaus Azil. Kisahnya, Firdaus Azil pada 11 pagi tadi ditugaskan untuk satu tugasan yang berkaitan dengan perjanjian ataupun satu tugasan yang dikaitkan dengan Menteri Keuangan di 11 pagi. Tetapi di sebelah petang ini sepatutnya kami tugaskan beliau untuk mesyuarat antara UMNO dan juga PAS. Lantas Firdaus Azil pun menulis satu artikel ini di astroawani.com. Kalau dapat dilihat, PAS pilih UMNO atau bersatu, mesyuarat muafakat nasional petang ini ada jawapannya, tanda soal. Kalau dapat dinaikkan, ini cerita yang kita bawakan di astroawani.com. Kalau dilihat di situ, kerana Firdaus Azil mengatakan bahawa mesyuarat pada petang ini begitu penting dan juga signifikan sekali untuk dilihat dan juga diteliti. Firdaus Azil langsung dari World Trade Center, mungkin ada ceritanya. Firdaus Azil berlintas langsung bersama dengan kami dalam jam petang 4 petang tadi, 4 petang juga. Okey, kita cuba dapat Firdaus Azil semula. Difahamkan sepatutnya mesyuarat ini berlangsung pada jam 4 petang tadi, pertemuan antara pemimpin-pemimpin daripada UMNO dan juga PAS, di mana tidak seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, pertemuan pada hari ini dikatakan begitu signifikan kerana situasi dan juga iklim politik yang begitu tegang sejak akhir-akhir ini. Ramai yang mengatakan bahawa mungkin ini adalah mesyuarat yang mungkin akan memutuskan bagaimanakah pilihan PAS sama ada untuk kekal bekerjasama dengan UMNO ataupun bersama dengan Bersatu, ataupun PAS meneruskan peranannya sebagai kuasa pendamai di antara kedua parti Melayu ini. Firdaus Azil, kalau sudah pun bersedia, Firdaus? Firdaus, minta maaf tadi gangguan, so saya tak boleh dengar soalan Asazul kalau ada. Firdaus, dikatakan mesyuarat ini sepatutnya jam 4 petang tadi, tetapi selepas Firdaus berlintas langsung dalam buletin Awani petang tadi, warga media dimaklumkan bahawa mesyuarat ini pada malam ini pula. Apa situasi terkini, Firdaus? Okey, jadi sebenarnya ada kekeliruan sedikit sebab sebenarnya dia ada dua jenis mesyuarat yang akan berlangsung hari ini, yang mana pertamanya ialah mesyuarat teknikal, yang mana jawatan kuasa teknikal ni akan membincangkan segala benda sebelum mereka diperhalusi, dan dapatan daripada jawatan kuasa teknikal ni barulah akan dibawa ke mesyuarat pada malam ni. Dia ibarat, mungkin saya boleh kongsikan, mungkin ibarat macam mesyuarat di peringkat Biro Politik UMNO sebagai contoh, kemudian akan dibawa ke Majlis Kerja Tertinggi untuk disahkan dan sebagainya. Itulah bagaimana rentetannya. Jadi bermaksudnya malam ini pada pukul 8 barulah kita akan melihat kehadiran pemimpin kanan. Seperti saya difahamkan bahawa mesyuarat malam ini akan dipengerusikan secara bersama oleh Timbalan Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, lebih kita kenali sebagai Tok Mat, dan juga Timbalan Presiden PAS, iaitu Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, pada pukul 8 malam ini. Jadi sebenarnya tadi memang ada kekeliruan sedikit sebab itulah kita datang awal untuk melihat. Tetapi bagaimanapun kita difahamkan ada juga kelibat-kelibat besar yang terlibat dalam dua-dua jawatan kuasa ini. Sebagai contoh yang tadi saya ada sebutkan, seperti Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, juga daripada sekarang ini telah pun berada di atas untuk menyertai mesyuarat peringkat jawatan kuasa teknikal. Saya juga melihat kelibat antaranya ialah bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Zamri, Dr. Zamri Ahmad, dan juga siapa lagi, Menteri Belia dan Sukan, iaitu Datuk Seri Rizal Marikan juga ada saya lihat, dan juga Naib Presiden PAS. Tetapi hasil perbincangan yang ketika ini sedang berlangsung barulah akan dibawa ke mesyuarat malam mendatang. Zul. Firdaus, sebagai wartawan, Firdaus juga berpengalaman cukup luas sekali membuat liputan dalam percaturan politik, dalam perjalanan parti-parti politik. Adakah sukar untuk parti politik untuk memaklumkan kepada media agenda dan juga itinerary mesyuarat mereka? Adakah menjadi satu norma baharu untuk ahli politik macam merahsiakan sesuatu tetapi media menunggu, tetapi hasilnya mungkin tidak seperti yang digambarkan oleh media pada awalnya? Bagaimana situasi dan juga pengamatan Firdaus mengenai perkara ini? Okey, saya kira ada masanya mereka lebih suka ataupun lebih gemar agar inti parti mesyuarat itu tidak dihebohkan, kerana ia ibarat menceritakan hal perihal dalaman parti politik ataupun menceritakan tentang strategi-strategi yang bakal diambil oleh parti itu. Maka ada beberapa perkara ini yang saya kira mereka anggap perkara ini sebenarnya sensitif, tidak boleh dihebohkan dan sebagainya. Sebab itulah ada beberapa laporan media yang seringkali memetik sumber. Jadi sumber inilah selalunya yang dilaporkan dalam media
media. Dan apabila kalau kita lihat, kita tunggu daripada petang, daripada katalah mesyuarat seperti yang berlangsung hari ini. Sebagai contoh, hari ini berlangsung pukul 4 malam karang ada mesyuarat peringkat induk, jawatankuasa induk. Kemudianlah barulah kita tunggu ada kenyataan. Dan kita dengar macam-macam daripada sumber yang tentang apa yang akan diperbincangkan. Kadang-kadang benda itu cukup hangat. Sebagai contoh, ketika dulu bagaimana saya melaporkan bagaimana perbincangan juga menyentuh ke arah tentang jawatan timbalan Perdana Menteri sebagai contoh. Tetapi akhirnya kita tunggu sampai malam, UMNO, Barisan Nasional menyokong sekian akan memperkukuhkan sekian. Jadi tidaklah apa yang berlangsung, apa yang dibincangkan dalam mesyuarat itu tidaklah diterjemahkan dalam bentuk kenyataan. Itu yang sering kali terjadi dan kita juga faham. Jadi bagaimana juga dengan mesyuarat kerja tertinggi UMNO di Janda Baik Pahang pada 19 Februari lepas, mengapa mereka mengambil pendekatan untuk melakukan di situ? Kerana kita faham ilmu ataupun pusat latihan ilmu itu merupakan antara tempat yang agak sensitif, yang sering kali kalau terjadinya mesyuarat-mesyuarat yang memerlukan kerahsiaan itu titik beratkan, jadilah di janda ilmu. Sebagai contoh, kalau dapat ingat bagaimana bekas timbalan Presiden UMNO ketika dahulu Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu menyentuh beberapa perkara sensitif, akhirnya leak ataupun dibocorkan kepada orang luar, juga terjadi di tempat-tempat yang mereka anggap benda itu tempat yang boleh mereka pegang kuat pada kerahsiaan itu. Itu yang sering terjadi. Jadi kita faham sebagai contoh hari ini bukannya salah mereka pun, bukan salah parti politik pun, sebab perkara ini tidak ada jemputan media pun. Kita cuma dengar-dengar, kita dapat maklumat mengatakan ada mesyuarat, kita pun datang buat laporan. Sebab itulah tugas kita, kerana bagaimanapun parti-parti politik ini, walaupun mereka membincangkan hal perihal dalam dan sebagainya, tetapi parti-parti politik ini seperti yang kita ketahui, Zul, mereka adalah yang orang kata ada kuasa, corridors of power, mereka yang boleh menentukan hala tuju negara dan juga menyentuh kepentingan rakyat dan negara. Sebab itulah kita pun datanglah cuma membuat laporan sebagainya, Zul. Firdaus, bagaimana ini dapat difahami oleh masyarakat ramai? Kerana kadang-kala ada juga kalau netizen mengatakan bahawa media memandai-mandai, tidak memetik sumber yang sahih. Tetapi kerja media juga mencarikan sumber, tetapi kadang-kala ataupun kebanyakan masa juga kalau hal-hal berkaitan dengan parti politik, kebanyakannya juga diselindungkan dan juga dirahsiakan dan juga dikelarkan sebagai sensitif. Walhal dalam masa yang sama, perbincangan, diskusi, kabar angin, cerita-cerita tersebar di seluruh platform daripada Facebook sehinggalah perbualan di Clubhouse. Pada pandangan Firdaus, bagaimana meletakkan diri dan juga justifikasi dalam mencari maklumat dan juga menjaga etika sebagai seorang wartawan dan dalam masa yang sama untuk mendapatkannya terkini untuk para penonton dan juga pembaca? Okey, mungkin masyarakat perlu mengetahui bahawa perkara ini bukannya baru terjadi, bukannya norma baharu kewartawanan dan sebagainya. Sejak pada dahulu lagi ada benda-benda yang kita laporkan tidak mengikuti ataupun kita tidak mendapatkan pengesahan itu melalui kenyataan rasmi. Sebagai contoh, mungkin saya boleh sebutkan sedikit ini sebagai contoh ya, bagaimana ahli majlis ataupun ahli Supreme Council satu parti politik dikabarkan mendapat COVID-19 dalam satu mesyuarat, dan mesyuarat itu berlangsung pada bulan 2. Kemudiannya kita menunggu, kita cuba dapatkan pengesahan. Walaupun kita ada pengesahan daripada beberapa sumber lain, tetapi bagaimana parti politik ini seringkali menekankan bahawa kenyataan rasmi ke, keputusan rasmi ke, dasar ke apa ke, perlu melalui kenyataan sama ada Setiausaha Agung ataupun kenyataan rasmi badan yang menerajui parti politik itu. Sebagai contoh, kalau macam UMNO mungkin Majlis Kerja Tertinggi, sebagai Bersatu mungkin MPT, Majlis Pimpinan Tertinggi, PAS mungkin melalui Majlis Syura. Itu antara badan-badan yang ataupun DAP, CEC dan sebagainya. Tetapi ada masa kita nak menunggu sebab benda ni kadang-kadang melibatkan kepentingan rakyat. Katalah kalau ada salah seorang ahli daripada Supreme Council ataupun badan yang menyelaras parti politik ini terkena COVID, dan juga mereka berkemungkinan orang yang banyak berinteraksi dengan rakyat, mungkin pergi keluar membuat sebagai wakil rakyat ataupun sebagai ahli politik, itu juga menyentuh kepentingan rakyat. Maka ada masanya kita terpaksa mengambil keputusan sebegitu, melaporkan bahawa ada sebagai contoh, ini sebagai contohlah. Jadi ada masanya apabila ia melibatkan kepentingan rakyat, maka terpaksa kita mengambil pendekatan mana satu yang perlu dipentingkan, sama ada kepentingan parti politik ataupun kepentingan rakyat sendiri. Jadi kita sebagai wartawan, kita pun ada jawapannya. Memang itulah yang sering kali kita utamakan. Jadi memanglah ada masanya kadang-kadang benda itu agak sensitif ataupun mungkin boleh menyentuh, orang kata macam saya sebutkan tadi, strategi ke ataupun gerak kerja yang tidak boleh diketahui pihak lawan ataupun musuh politik ke. Tetapi ada masanya kita juga sebagai etika kewartawanan, apabila kita melaporkan sesuatu perkara yang memerlukan jawapan dua-dua pihak, katalah, jadi
secara kebiasaannya ini memang dipraktik pada dulu, kita akan cuba mendapatkan pengesahan ke ataupun komen ataupun maklum balas daripada parti atau daripada parti A. Jadi tak adalah orang kata laporan itu bersifat berat sebelah. Yang cakap ni saja kita laporkan, yang mana yang dituduh ke ataupun yang diberi reaksi daripada parti A ke kita dapatkan. Tidak. Memang kita akan cuba memastikan laporan kita balance. Sebab apa yang paling penting ialah kepentingan rakyat. Firdaus, dalam masa yang sama saya berbalik kepada mesyuarat yang dijadualkan pada 8 malam ini. Mungkin kita dapat fahami skala dan juga pentingnya mesyuarat pada malam ini. Itu dinyatakan ataupun dihuraikan dengan baik oleh Firdaus dalam artikel di astroawani.com. Akan tetapi Firdaus memaklumkan bahawa mesyuarat ini hanya akan dihadiri oleh timbalan presiden kedua-dua parti. Mungkin kalau ianya begitu penting, kenapa ianya tidak dihadiri oleh presiden dan sebagainya. Mungkin kita faham, perlu berbalik kepada memahami kepada asas cara muafakat nasional itu bekerja, Firdaus. Okey, ini adalah saya kira sejak orang kata the establishment ataupun penubuhan muafakat nasional pada 2019 sebelum pencapaian piagam muafakat nasional pada 2019, kemudian rentetan pada itu bagaimana mereka menjadi disahkan sebagai satu entiti berdaftar pada 2020 sebagainya. Kebiasaannya memang ini apa kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita laporkan sebelum ni, memang jawatan kuasa yang perkara-perkara mesyuarat seperti jawatan kuasa induk ini memang dipengurusikan oleh timbalan presiden, iaitu daripada PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, dan juga daripada UMNO iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini memang kebiasaannya. Cuma macam saya sebutkan tadi, pada peringkat awal dia ada beberapa layer, ada beberapa lapisan yang perlu, yang sesuatu perkara itu perlu dibincangkan. Sama juga macam buat undang-undang sebagai contoh, bagaimana AGC dulu ataupun input daripada kementerian itu datang pergi ke AGC, Pejabat Peguam Negara, untuk buat draft, dibawa ke parlimen, didebatkan sebelum jadikan undang. So dia ada layer-layer dia. Jadi memang itu kita fahami, memang jawatan kuasa induk ni memang dipengerusikan oleh timbalan presiden. Dan saya kira kalau pertemuan antara presiden iaitu Datuk Seri Tuan Abdul Hadi Awang dan juga Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ada juga pertemuan-pertemuan yang menyentuh mengenai muafakat nasional, sebagai contoh bagaimana pertemuan berlaku di rumah ataupun di pejabat sebagainya. Tetapi apa yang dimutamakan kebiasaannya adalah melalui jawatan kuasa induk yang kita jangka akan berlangsung malam ini pada pukul 8 malam. Firdaus Azil akan memberikan laporan ataupun sedikit perincian dalam Awani 745. Beliau akan berlintas langsung. Tapi kita pun tak tahu Firdaus Azil akan kekal di PWTC sampai jam berapa pada malam ini. Firdaus, apa yang kita dapat jangkakan untuk liputan pada malam ini? Apa yang Firdaus jangka dan juga akan tawarkan kepada pembaca dan juga penonton astroawani.com? Dan juga mungkin harapan Firdaus untuk mesyuarat pada malam ini juga. Bahan berita yang bagaimana yang dimahukan? Okey, pertamanya saya nak jawab soalan Zul, adakah saya akan kekal? Sudah semestinya saya akan kekal walaupun saya daripada pagi, sebab dalam career ataupun industri kewartawanan ni tak ada maknanya kita nak ada shift pagi balik ni, tak ada. Memang kalau kita dipertanggungjawabkan ataupun memang forte kita dalam politik sebagainya, memang kita akan terus tunggu. Dan apa yang saya jangkakan malam ini ialah of course kita ialah mengenai tentang apakah telah dicapai oleh PAS dan UMNO. Kerana kalau sempat saya mungkin menyentuh sikit bagaimana PAS sekarang ni, kita lihatkan bahawa sekarang ni PAS komponen utama di dalam muafakat nasional bersama dengan UMNO. PAS juga merupakan tonggak utama dalam Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Presiden ataupun Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi seringkali kita lihat laporan media bagaimana adakah PAS akan lebih tertumpu ke arah UMNO, memegang apa yang telah dijalinkan sejak 2019 ataupun sebelum itu lagi, ataupun mereka mungkin akan cenderung ke arah mempertahankan Perikatan Nasional tanpa dan juga mengabaikan UMNO. Itu yang akan kita cuba dapatkan jawapan malam ini. Kalau tak ada pun, hari-hari seterusnya masih ada. Selagi kita tak dapat jawapan, selagi itu kita akan cari. Itu janji Firdaus, dia kekal sampai malam ini. Anda dapat ikuti Firdaus insya-Allah pada malam ini laporan berita di Awani 745 dan juga di astroawani.com. Malah di Twitter Firdaus juga, Firdaus akan bawakan laporan-laporan terkini. Firdaus, terima kasih. Mungkin boleh dapatkan tenaga petang ni sikit untuk bertahan sampai malam nanti. Terima kasih Firdaus. Selepas ini saya akan bersama dengan wakil Astro Awani di Kedah. Semalam kalau anda menonton Awani 745 ada satu laporan khas mengenai air. Perinciannya saya akan bawakan dalam blog yang seterusnya. Kita berhenti lihat seketika dahulu.